Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syirah Ani binti Latif. Sinopsis drama yang bertajuk Mahkamah ini berkisahkan tentang satu pembicaraan kes pembunuhan. Tertuduh pertama yang bernama Bulat bin Lepir telah dituduh membunuh seorang nenek tua iaitu Mek Teh binti Jali yang berumur 99 tahun dan tinggal di Taman Gagak Putih. Semasa pembicaraan, Bulat bin Lepir tidak mengaku bersalah bahawa dia penyebab nenek tua itu meninggal dunia. Pendakwa raya menyatakan bahawa seorang nenek tua sedang berjoging lalu terpijak kulit pisang itu yang dibuang oleh Bulat bin Lepir lalu tergelincir dan menyebabkan pinggang nenek tua itu patah. Malah, nenek tua itu meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Bulat bin Lepir mengaku bahawa dia tinggal di Taman Gagak Putih dan turut makan sebiji pisang pada waktu itu dan membuang kulitnya. Peguam bela pula menyatakan bahawa Bulat bin Lepir membuang kulit pisang ke dalam tong sampah, tetapi pintu tong sampah itu rosak. Seekor kambing memakan kulit pisang itu dengan rakus. Lalu kulit pisang itu terpelanting di jalan nenek tua itu berjoging. Hujah demi hujah dikeluarkan oleh pendakwa raya dan peguam bela. Selepas hakim meneliti hujah yang dikeluarkan, didapati bahawa tertuduh Bulat bin Lepir tidak bersalah. Mahkamah berehat seketika. Selepas 7 minit, tertuduh yang kedua dipanggil masuk. Tertuduh yang kedua tidak pandai berbahasa Melayu. Hakim menyuruh pegawai memanggil penterjemah. Pendakwa raya membaca pertuduhan terhadap tertuduh yang kedua iaitu Akinomoto. Pada 20 Mac 1988, Akinomoto telah dituduh mencuri seekor beruk subsidi milik kerajaan Malaysia dari Stor JKK Hulu Dungun. Akinomoto tidak faham akan istilah beruk subsidi. Oleh itu, hakim meminta pendakwa raya memperincikan istilah beruk subsidi tersebut. Selepas pendakwa raya menjelaskan istilah beruk subsidi tersebut, Akinomoto mengaku bersalah bahawa dia telah mencuri beruk subsidi tersebut. Dia mahu mengembalikan ibu beruk itu kepada yang berhak dan dia mahu membela anaknya. Hakim memerintahkan Akinomoto memelihara ibu beruk itu sehingga selamat melahirkan anaknya. Sebagai dendanya, Akinomoto perlu menjaga anak beruk itu sehingga mencapai umur akil balik. Akinomoto juga dipaksa memanjat pokok kelapa dengan anak beruk itu menjadi tuannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humaira binti Ahmad Sirajuddin. Tema yang terdapat dalam teks drama Mahkamah ialah keadilan dan kebenaran ketika membuat sesuatu keputusan. Keadilan dan kebenaran itu mestilah ditegakkan dengan apa-apa cara sekalipun tanpa mengira bangsa, warna kulit, kedudukan, kepercayaan, pangkat dan sebagainya. Assalamualaikum, saya Nurhaliza binti Jahari. Persoalan yang terdapat dalam drama yang bertajuk Mahkamah ini ialah: yang pertama, kemiskinan menghalang seseorang itu mengambil peluang untuk membela dirinya. Yang kedua, keadilan dan kebenaran mestilah ditegakkan dalam keadaan apa jua. Yang ketiga, isu bahasa Melayu perlulah dibahaskan di mahkamah. Yang keempat, denda perlulah dikenakan terhadap pihak yang bersalah. Kelima, kehidupan golongan yang terlibat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran adalah sama seperti kehidupan biasa. Untuk watak dan perwatakan, watak pertama ialah hakim. Beliau daripada golongan intelektual, beliau juga pandai bergurau. Beliau adil dan saksama, beliau amanah dalam menjalankan tugas. Watak yang kedua ialah pendakwa raya. Beliau turut daripada golongan intelektual, tegas dengan hujahnya, menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. Watak yang ketiga ialah peguam bela. Beliau tegas. Beliau turut menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. Beliau sanggup berkhidmat secara percuma untuk orang yang susah. Dan beliau juga turut yakin ketika berhujah. Untuk watak yang keempat, tertuduh pertama iaitu Bulat bin Lepir. Beliau daripada orang yang miskin. Beliau dituduh membunuh nenek tua. Beliau berani berdepan dengan pendakwa raya. Beliau juga seorang yang bertanggungjawab. Untuk watak yang terakhir ialah tertuduh yang kedua, Akinomoto. Beliau dituduh mencuri beruk subsidi milik kerajaan Malaysia. Beliau langsung tidak fasih berbahasa Melayu.
Beliau juga prihatin terhadap keadaan buruk yang telah dicurinya itu. Saya, Nur Aimaisarah binti Muhammad Fazai dari kelas 2 Asma. Gaya bahasa mahkamah pula ada 5, iaitu semiri, singkup, repetisi, bahasa percakapan harian dan diksi bahasa Inggeris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Urdina dari 2 Asma akan menceritakan plot daripada drama Mahkamah. Pada permulaan plot ini, ia menceritakan tentang setelah semua hadir di dalam mahkamah itu, hakim memulakan perbicaraan. Pegawai meminta tertuduh 1 masuk. Tertuduh 1 mengangkat sumpah. Pendakwah raya membaca pertuduhan terhadap tertuduh 1, iaitu Bulat bin Lepir. Dia telah dituduh menyebabkan kematian seorang nenek tua, iaitu Mek Teh binti Jali yang berumur 99 tahun di Taman Gagak Putih. Peguam bela dipanggil masuk ke ruang perbicaraan untuk membela Bulat bin Lepir. Peguam bela diberi tempoh seminit untuk berunding dengan anak guamnya. Untuk perkembangan pula, Bulat bin Lepir mengaku bahawa dia berada di Taman Gagak Putih ketika itu. Dia telah memakan sebiji pisang dan membuang kulitnya. Namun begitu, dia tidak mengaku bahawa dia menyebabkan kematian Mek Teh. Pendakwa raya dan peguam bela saling berbalas hujah. Peguam bela membangkitkan isu tentang seekor kambing yang sangat kurus dan lapar. Kambing itu telah makan sisa buangan di dalam tong sampah itu dengan rakusnya. Akibatnya, kulit pisang yang dibuang oleh Bulat bin Lepir tercampak ke jalan raya. Ketika nenek tua melalui jalan itu, dia terpijak kulit pisang itu lalu terjatuh. Seterusnya, nenek tua itu meninggal dunia. Dengan itu, jelaslah bahawa Bulat bin Lepir tidak bersalah. Peguam bela merayu agar mahkamah membebaskan Bulat bin Lepir daripada tuduhan membunuh secara tidak sengaja, tanpa syarat. Setelah meneliti hujah pendakwa raya dan peguam bela, hakim membuat keputusan bahawa Bulat bin Lepir tidak bersalah. Untuk klimaks pula, tertuduh 2 dipanggil masuk. Tertuduh 2 tidak pandai berbahasa Melayu. Hakim menyuruh pegawai memanggil penterjemah. Pendakwa raya membaca pertuduhan terhadap tertuduh 2, iaitu Akinomoto. Pada 20 Mac 1988, Akinomoto telah dituduh mencuri seekor beruk subsidi milik kerajaan Malaysia dari stor JKK Ulu Dungun. Akinomoto tidak faham akan istilah beruk subsidi. Oleh itu, hakim meminta pendakwa raya memperincikan istilah beruk subsidi tersebut. Pendakwa raya memberikan penjelasan tentang istilah tersebut dengan menggunakan bahasa Inggeris. Akinomoto semakin tidak faham dan meminta pendakwa raya menggunakan bahasa Melayu. Hakim meminta pendakwa raya menghuraikan istilah beruk subsidi tersebut dalam bahasa Melayu. Akinomoto memahami penjelasan tentang istilah beruk subsidi itu dan mengaku bersalah atas tuduhan tersebut. Akinomoto turut menyatakan bahawa ibu beruk itu sudah hamil. Dia mahu mengembalikan ibu beruk itu kepada yang berhak dan dia mahu membela anaknya. Untuk peleraian pula, hakim meminta Akinomoto memelihara ibu beruk itu sehingga selamat melahirkan anaknya. Sebagai dendanya, Akinomoto perlu menjaga anak beruk itu sehingga mencapai umur akil baligh. Akinomoto juga dipaksa memajak pokok kelapa dengan anak beruk itu menjadi tuannya. Ada beberapa teknik plot yang terdapat di dalam drama mahkamah. Antaranya ialah teknik kejutan, teknik dialog dan teknik pemerian. Untuk latar tempat mahkamah, Taman Gagak Putih dan stor JKK Ulu Dungun. Latar masa pula waktu pagi 20 Mac 1988 dan 2 minit. Latar masyarakat pula ialah masyarakat intelektual, masyarakat yang hidup kemiskinan dan masyarakat yang baik hati dan juga masyarakat yang prihatin terhadap haiwan. Nilai yang terdapat di dalam drama yang bertajuk Mahkamah ini ialah: yang pertama, keberanian; yang kedua, ketegasan; yang ketiga, keadilan; yang keempat, keyakinan; yang kelima, tanggungjawab.
Pengajaran yang terdapat dalam teks drama mahkamah ialah yang pertama, kita hendaklah tegas dalam menjalankan sesuatu tugas. Yang kedua ialah kita mestilah menjaga kebersihan alam sekitar. Yang ketiga ialah kita hendaklah bersimpati terhadap golongan miskin yang dituduh melakukan kesalahan sehingga dibawa ke mahkamah. Yang keempat ialah kita hendaklah bersikap rasional ketika menjalankan tugas. Yang terakhir ialah pihak berwajib hendaklah memastikan kemudahan awam dapat berfungsi dengan sebaiknya. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Terima kasih.